Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Antara nikmat yang besar Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat apa tuan-puan? Iaitu nikmat
hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita kepada umat ini. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Allah utuskan Nabi Muhammad ini sebagai rahmat kepada seluruh alam. Maka tuan pada rahmati Allah termasuk alam jin menjadi rahmat bila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa yang menyedihkan iblis, menangis teresak-esak adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini. Kerana iblis tahu dia tidak akan dapat menyesatkan orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta kepada Nabi, bukan sahaja dengan selawat, tapi jalani sunnahnya. Jalani sunnahnya. Selawat dari hati, sunnah dijalani, insya-Allah dirahmati. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kita berubat, kita merawat dan sebagainya. Apakah jalan yang kita ikuti dalam perawatan kita itu sunnah Nabi atau tidak? Ikuti kaedah Nabi SAW ataupun tidak? Ada sumber rujukan yang sahih ataupun tidak? Sembuh atau tidak sembuh nombor dua. Pertama adalah Allah redha ataupun tidak? Allah rahmat ataupun tidak? Kaedah yang kita guna pakai. Nak dapat kasih sayang Allah dalam usaha ikhtiar dapat penyembuhan, mesti ikut jalan sunnah. Kerana itu disebut dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Saya sebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia, jika benar kalian mencintai Allah, beriman kepada Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah cara aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Yuhibbukumullah, bila ikut jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengasihi kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampunkan dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka jalan sunnah ini jalan yang tidak diikuti oleh nafsu syahwat. Jalan sunnah ini jalan yang dibenci oleh syaitan. Jalan sunnah ini jalan yang dirahmati, yang mendapat kasih sayang daripada Allah, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat dari hati, sunnah dijalani, insya-Allah dirahmati. Bukan selawat sahaja, tapi sunnah punah. Jangan. Itu adalah golongan Abi Talib. Mencata mencintai Nabi, sayang Nabi, rindu Nabi, tapi tak mau ikut Nabi. Golongan Abu Talib. Tuan pada rahmati Allah, kita nak ikut seperti mana golongan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mencintai Nabi, menyayangi Nabi, mengikuti Nabi, dan membenarkan apa yang Nabi bawa, dan memperjuangkan jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kaedah perawatan, kita mesti ikuti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa turun-temurun oleh alim ulama kita, Mu'tabar ahli sunnah wal jamaah. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membincangkan tentang sihir putih. Apa benda sihir putih ni? Kebanyakannya orang yang berjubah, orang yang berkopiah, bersebab melakukan sihir putih. Ya, benar, ada. Dan kita pernah jumpa. Kita pernah handle kes ni. Tuan pada rahmati Allah. Sihir putih tu apa? Sihir hitam tu apa pula? Tidakkah sihir itu haram? Di sisi syariatnya, ya, haram. Tapi ada sihir putih. Apa itu sihir putih? Sihir putih ini adalah sihir, kita buat sihir dengan tujuan kebaikan. Nak mencapai tujuan yang baik, tapi menggunakan kaedah yang salah, iaitu kaedah sihir. Walaupun menggunakan kaedah sihir, tapi dengan tujuan yang baik, tapi tetap haram. Kerana apa? Kerana walaupun tujuan baik, tapi kaedah yang digunakan pakai adalah kaedah sihir, walaupun tujuan baik tidak boleh.
Itu sihir putih dipanggil. Contohnya, mak mertua sebagai contoh. Ini sebagai contoh sahaja. Yang tak buat tak apalah, jangan terasa hatilah. Yang buat bermasalah lah tu. Yang terasa hati tu yang terlibat lah tu. Tuan pada rahmati Allah SWT. Sebagai contoh. Mak ayah ataupun mak ibu ayah mertua tengok anak dia sentiasa bergaduh. Bergaduh je. Aku nak macam mana ni suami isteri ni bergaduh sentiasa. Mak ayah kan risau kepada anak-anak. Menantunya dan sebagainya. Jadi dia pun pergi ke rumah Tok Bomo. Kata, ya Tok Bomo, aku nak buat anak aku dengan menantu aku ni baik-baik je. Dia dah berkahwin tapi nak baik-baik. Asyik bergaduh je. Macam mana ni? Tok Bomo kata, awak mari doa nama penuhnya. Kau nak mari gambar. Ataupun barangan yang dia guna pakai. Baju mereka ke, ambil baju suami, ambil baju isteri. Esoknya, tuan-puan, mak mertua ataupun ibu ayahnya ambil baju suami satu, ambil baju isterinya satu. Ambil di tali gantung je lah. Bawa pergi kepada bomoh. Dengan tujuan baik, agar anak dia dan menantu dia ni berbaik. Tak bergaduh. Lalu Tok Bomo tu pun bomo lah. Hai, baca mantra dia lah. Bukan ayat Quran lah. Bukan doa syifa lah. Ayat-ayat jampi dia lah. Yang mengguna pakai nama-nama syaitan. Kita, Ruqyah Syariah menggunakan nama-nama Allah. Asma'ul Husna. Sifat-sifat Allah. Dia menggunakan nama-nama syaitan. Menyeru. Kita tak faham bahasa dia. Kemudian sebut nama. Kemudian ambil baju tu sebagai perantara. Dengan sebab pernah dipakai oleh sang suami. Dan ini pernah dipakai oleh sang isteri. Diikat lengan dengan baju tu. Kedua-dua dibaca. Dibaca-baca dengan tujuan tertentu. Perasak dan sebagainya. Bawa balik. Letak bawah katil mereka. Letak bawah almari mereka. Itu. Jadi tuan-puan dan rahmati Allah, buatlah. Bila dah buat, jadi rapat dan sebagainya. Jadi rapat itu bukan dengan pertolongan Allah, tapi pertolongan syaitan. Wah, itu dah termasuk sihir, tuan-puan. Itu dah termasuk sihir dan menyalahi syariat. Ini dipanggil sihir putih. Walaupun tujuan baik, tapi menggunakan kaedah sihir untuk mencapai tujuan. Walaupun tujuan baik, itu dipanggil sihir. Dan sihir hukumnya haram, tetap haram. Tak boleh. Ini dipanggil sihir putih. Tak boleh. Begitu juga dalam perawatan, kita nampak dia pakai jubah, kita nampak dia pakai kopiah, serban dan sebagainya. Tapi, kita dengar dia selawat banyak, tapi bacaan Al-Quran hancur lebu. Hancur lebu. Taktilnya tak ada, tajwidnya litapukang dan sebagainya. Bahasa agak jauh sekali lah. Itu siapa-siapa pun boleh pakai jubah. Bahkan Abu Jahal pun pakai serban. Di zamannya, itu memang ada istiadat pakaian orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ada istiadat. Tapi kita pakai jubah hari ni, pakai serban hari ni kerana sunnah Nabi SAW, bukan adat semata-mata. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah. Jadi tak pelik kalau orang pakai jubah, orang pakai serban pun melakukan sihir putih. Kita ingatkan dia ustaz dan sebagainya, dipanggil uskun lah. Kita pun pergi lah nak berubat kat dia. Akhir sekali, tu. Dia pun ambil nama kita, ambil nama suami, kata insya-Allah nanti ustaz tolong doa. Doa tu baguslah, doa apa dan sebagainya. Tiba-tiba dia masuk ke bilik dia penuh dengan kain kuning, letakkan nama kita, letak pada patung. Nama isteri pada patung satu, nama suami pada patung satu. Dia pun ikat kedua-dua patung tu, ikat mulut ke mulut, tangan ke tangan, kaki ke kaki, insya-Allah dengan tujuan agar berkasih sayang ikatannya tidak hilang selama-lamanya selagi patung ini dibeli bersama. Itu dia pun baca mantra dia. Kita ingat baca Al-Quran, rupanya jampi-jampi yang lain. Talatab Allah sakan nabikum. Aku banyak-banyak lagi lah. Kita pun pelik je dengar tu. Itu dipanggil sihir putih juga. Tak boleh. Tak boleh gitu. Yang boleh macam mana? Ambil nama untuk tujuan berdoa kepada Allah. Bukan dengan perantaraan patung. Tak boleh. Gantung nama kita dan nama isteri kita, pasangan tu di sebuah pokok. Kemudian pokok tu dijirus dengan air darah haid. Dengan tujuan untuk
agar kekal kasih sayang. Tak boleh. Ini diharamkan dalam syariat. Walaupun tujuan baik tak boleh dipanggil sihir putih. Kerana ada bantuan daripada jin syaitan bagi menyempurnakan, mencapai objektif tujuan sihir putih itu dilakukan tadi. Tak boleh. Tuan pada rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertuhankan Allah, bukan bertuhankan pokok. Bukan bertuhankan patung tadi. Tak boleh. Bukan bertuhankan jampi serapah tertentu. Tak boleh tuan-puan. Allahu Akbar. Ramai yang melakukan sihir putih ini. Macam-macam lah. Dipanggil macam-macam macam-macam cara dia dilakukan sihir putih tersebut. Sihir putih maksudnya dia menggunakan pakai kaedah sihir tapi tujuan baik. Tak boleh. Tak boleh. Termasuk sihir putih adalah pelaris. Termasuk sihir putih ini adalah kita menggunakan pakai pelaris untuk melariskan sesuatu produk ataupun premis perniagaan. Tak boleh. Dia termasuk dalam sihir putih. Contohnya kita ada menggunakan pakai satu azimat. Contohnya lah ini warna merah ni. Ditulis perkataan tertentu. Okey, dilipat. Okey, petak lah contohnya. Ambil plastik, ikat. Ambil plaster, balut-balut dan sebagainya. Letak dalam beg duit. Letak dalam belaci kedai. InsyaAllah laris. Selagi benda ni ada. Maknanya kita yakin yang benda ni, petak ni, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada sifat apa-apa, tengok lepas jatuh, kita yakin benda ni ada kuasa melariskan kedai kita. Ataupun letak dalam poket beg duit akan melindungi kita. Nak melindungi macam mana? Kita lepas pun jatuh. Benda ni kita pun kena akak. Macam mana nak melindungi kita? Ikhtiar tu salah. Lain kalau kita upah bodyguard bayar. Dia ada kaki, ada tangan, boleh berlari dan sebagainya. Itu ikhtiar yang diharuskan Allah yang maha melindungi hakikatnya. Tapi yang ini kita nak yakin memang Allah maha melindungi tapi ikhtiar tu tak kena. Macam mana benda ni nak melindungi kita? Bagaimana cara pergerakan dia? Kerja buat dia sehingga dia menjadi asbab pelindungan sehingga kita kena angkat lepas pun jatuh ni. Jadi kita salah menggantungkannya. Jadi kita tidak bertuhankan ayat, kita bertuhankan Allah. Jadi bila kita yakin benda ni boleh ikhtiar dan kita tak tahu pun apa yang ditulis ni, tak baca, doa pun tak baca apa, letak dia dalam poket, haram dibuka pula, pelik. Macam mana? Apa kalau dibuka terbatal? Macam mana? Kenapa bila terbuka terbatal? Ada apa kuasa pada benda ni? Baik kita baca Al-Quran, baik kita baca doa kepada Allah, baik kita masak sedap-sedap, kita hias baik-baik, kedai kita nampak bersih, cantik, eksklusif, orang pun datang. Jadi tuan-tuan tak boleh. Itu antara sihir putih. Diguna pakai, kita gantungkan harapan kita, perlindungan kita, rezeki kita pada benda ni. Maka kita telah bertuhankan ayat, bukan bertuhankan Allah semata-mata. Ini bahaya. Ini termasuk dalam bab sihir putih secara tak sengaja kita buat. Walaupun dengan tujuan baik. Tu. Jadi tuan-puan, hari ini cuba kongsikan kepada saya yang mana ada. Yang baru masuk, tolong share dahululah. Yang baru masuk, tolong share dahulu. Pada malam ni yang ada dalam live bersama saya, cuba kongsikan. Apa yang anda faham tentang sihir putih ataupun anda pernah buat ke ataupun anda pernah mengalami pengalaman terlibat dengan sihir putih. Boleh ceritakan. Okey, Nur Mazuriati. Ada juga yang minta gambar suami isteri lalu dibaca ayat Al-Quran tapi dia suruh letak bawah bantal. Tak boleh. Kita tak boleh gantung ayat Al-Quran pada gambar. Kalau kita baca ayat Al-Quran pada air tak apa. Nabi pernah buat. Baca ayat Al-Quran pada orang pun boleh. Tapi pada gambar tak boleh. Gambar tak boleh. Tidak ada nas. Dan benda tu tidak ada dibawa oleh ahli ulama baca dengan lihat gambar. Ataupun baca pada gambar. Kalau baca dengan kita masukkan nama dia, tak apa baca sebagai doa. Tu. Jadi, apa tujuan kita baca Al-Quran? Tujuan kita baca Al-Quran adalah memohon kepada Allah SWT untuk menarik rahmat Allah. Dengan rahmatnya, moga-moga ada pelindungan, moga-moga ada kesembuhan, moga-moga ada kesejahteraan. Jadi maknanya kita baca pada yang disebut oleh Nur Mazuriati ni, baca ayat Al-Quran tu pada gambar, letak bawah
buah bantah. Kaedah ni tidak digunakan pakai dalam kaedah ruqyah syar'iyah. Kerana kita bukan bertuhankan ayat, kita bertuhankan Allah. Jadi baca doa je. Baca ayat Quran, baca doa syifa, masukkan nama dia. Doa. Jadi kalau kita yakin dengan bacaan Al-Quran pada gambar tu boleh merapatkan hubungan suami isteri, itu salah tempat letak gantung kita. Sepatutnya kita beri nasihat, layan suami baik-baik, masak biar sedap, jangan tinggi suara pada suami. Suami kena sayangi isteri, isteri kena kasihi suami, saling menghargai, jangan caci mencaci menghina, jangan merendahkan, jangan mengumpat. Dan sebagainya lagi. Maksudnya kita nasihat dengan baik. Benda ni kan beri hadiah, sambut berdiri, buat gift dan sebagainya. Ini akan menzahirkan kasih sayang. Bukan baca Al-Quran pada gambar, lepas tu letak bawah bantah. Itu termasuk kaedah perdukunan. Tak boleh kita beriman ke Allah, bertuhankan Allah, bukan bertuhankan ayat. Tu. Pernah Puan Suryati Osman pernah buat pelaris tapi dah ditawari dengan Ustaz Salih. Masya Allah. Alhamdulillah. Yakin dengan Al-Quran. Kita ada azimat yang hebat dah. Iaitu Al-Quran. Mukjizat tu. Tak perlu azimat yang lain. Tak perlu. Tu. Tapi kita ingat kita bukan bertuhankan ayat. Kita bertuhankan Allah. Kenapa kita menggunakan Al-Quran? Kerana Al-Quran kalamullah. Kerana Al-Quran terbukti sebagai kesembuhan. Allah sebut kan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran menjadi penyembuh dan rahmat. Kepada siapa? Lil mu'minin, orang yang beriman, orang mukmin. Jib 7. Ustaz, sekarang banyak merawat memasuk jin dalam tubuh badan. Itu bukan perawat, itu tuk bomo dah. Itu tuk bomo. Kita, maqasid syariah mesti menjaga akal, kewarasan akal dan kesihatan tubuh badan. Ni tiba-tiba kita yang waras pergi masuk jin dalam badan. Apa sah? Hilang kewarasan akal. Hilang pertimbangan, keseimbangan tubuh badan, tak boleh. Kenapa kita diharamkan minum arak? Kerana memabukkan, menghilangkan kewarasan akal. Begitu juga hukum masuk jin dalam badan. La dirar. La darara wa la dirar. Jangan kamu memberi mudarat dan memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Tak boleh. Benda tu, kaedah tu haram. Kaedah mediatur dia pakai. Mediumisasi tak boleh. Bahkan tidak diantirau oleh JAKIM. JAKIM mengharamkan. KKM tak terima. GPK pun, Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dalam perawatan ruqyah, tidak menerima kaedah ini. Kalau ada perawat yang mengamalkan, dulu hari lagi. Kalau dinilai, dulu hari lagi reject. Okey, reject. Baik. Jangan kita terpedaya. Oh, ustaz nak sembuh ni, sembuh. Memang dah. Sembuh dengan izin Allah. Nak kaya. Ada jalan baik, ada jalan tak baik. Jalan tak baik, pergi merompak. Kaya macam. Jalan baik, nega dengan baik-baik. Nega baik-baik, naik step by step. Kaya juga. Guna marketing. Yang ni guna rompakan. Menipu orang. Kaya juga menipu orang. Sampai tak tujuan. Sampai. Tapi dia muka kaya di Allah. Begitu juga ustaz. Kaedah ni sembuh juga. Sembuh dalam muka Allah. Mau. Ingat baik. Tujuan utama kita dalam kaedah merawat bukan kesembuhan. Tapi redha Allah. Kesembuhan nombor 2. Kesembuhan nombor 2. Ada yang sembuh dalam muka Allah. Bak tu hidup tak tenang. Sembuh pun hidup tak tenang. Sembuh pun prasangka buruk. Sembuh pun penuh sifat mazmumah dalam diri. Tengok dengan siapa dia merawat. Tak tenang hidup. Wallahi. Tak tenang. Tuan pada rahmati Allah SWT. Jangan merawat dengan kaedah memasukkan jin dalam tubuh. Sama ada dalam tubuh perawat ataupun tubuh orang lain. Tak boleh. Okay, kita kena tegas bab ni. Kita jangan jadi terlalu bodoh dalam membuat penilaian. Mesti bersumberkan ilmu. Bukan tujuan semata-mata nak sembuh. Mana tujuan halal haram tu. Tengok benda tu halal ke tak. Benda tu haram ke tak. Benda tu syubhah ke tak. Nilai dengan ilmu. Jaga hukum akan syariat kita. Jaga kesihatan. Jaga kewarasan akal. Kita jangan jadi seperti lembu dicocok hidung. Tunggu je perawat nak buat gana. Halal haram ketepikan. Kewarasan akal hilang habis membabi buta.
Kita ni manusia khalifah, bukan beruk di atas pokok. Faham? Baik, seterusnya. Siti Nur Hafizah Kasmani. Tuan-tuan, saya bersedia untuk diskusi dengan mana-mana pihak. Saya bersedia diskusi. Bagi tajuk Anywhere, Anywhere, Anytime. Ada sumber rujukan. Okay. Live biar semua orang boleh lihat. Kita berdiskusi dengan baik. Bukan berdebat, berdiskusi. Kaedah ini, mana rujukannya? Kaedah ini kenapa haram rujukannya? Kenapa, mengapa, asbab dan sebagainya. Okay. Terbukti. Kata alim ulama mana? Bukan kata guru saya, kata guru saya. Guru mana? Rujukan apa? Etikanya apa? Protokolnya apa? Kaedahnya macam mana? Sumbernya dari mana? Kena. Kena tu. Sebab tu kita anytime, anywhere bersedia untuk diskusi. Bagi tajuk kita kupas, kita bahas. Ada rujukan? Okey. Maknanya kita berdiskusi untuk mendapatkan kesahihan, kebenaran. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Yang hak selamanya hak, yang batil selamanya batil walau dihiasi dengan pakaian Islami. Tuan berrahmati Allah. Kita ni menjadi furqan. Macam mana furqan? Yang tahu beza yang hak dan yang batil. Baik. Siti Nur Hafizah Kasmani. Sihir putih bertujuan baik, tapi tetap menyalahi hukum syarak. Contoh bagi suami isteri saling saya menyayangi, jumpa dukun bawa berah kopi untuk dijampi. Ya, tak boleh. Kalau bawa berah untuk berah kopi untuk dijampi, kalau guna ayat Al-Quran tak mengapa. Tak mengapa. Kalau guna ayat Al-Quran dengan tujuan baik. Tapi yang disunnahkan adalah kita baca ayat Al-Quran pada air. Tapi kena dengar jampi apa tu. Kalau jampi tak baik lah. Jadi sihir putih pula. Betul. Adur Rahim Din. Boleh tak guna cincin sebagai azimat pelindung diri dan penghancur jin? Boleh tak Ustaz? Tak boleh. Tidak ada nas yang mengatakan cincin boleh memberi perlindungan. Bagi nas, cincin adalah pakaian perhiasan. Itu cincin. Adapun kita pegang cincin ni boleh melindungi, boleh menjadi penghancur jin, itu kita termasuk dalam talbis iblis. Tak ada. Kalau guna cincin daripada teras, boleh. Tapi dia sesuai dengan teras, khasiat teras saja. Dia tidak ada sifat melindungi. Tak boleh. Tidak. Bagaimana cincin yang ada teras, khasiat-khasiat daripada ranting kayu, daripada akarnya, daripada daunnya, daripada batangnya dipanggil teras. Itu sesuai dengan khasiat teras saja. Dia tidak ada sifat melindungi. Tak boleh. Kalau kita gantung cincin yang boleh melindungi kita, habis kita. Berapa ramai yang pakai cincin diganggu jin? Ramai. Berapa ramai yang pakai cincin yang bersimbol bulan, bintang, matahari, simbol-simbol tertentu. 3 bulan tak boleh tidur. Saya jumpa dah ramai. Beli cincin 600 lebih. 3 bulan tak dapat tidur. Allahu Rabbi. Semakin baik ke semakin tak baik? Tak baik. Pengaruhnya semakin tak baik. Sebab dia gantung perlindungan pada cincin tersebut. Cincin tu tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Menjadi perhiasan sahaja. Jadi salah. Kalau kita ambil cincin yang ada teras rendam dalam air, untuk terasnya, khasiat terasnya, tak apa. Yang tu tak apa. Adakah cincin terah ni boleh menjadi penawar bagi gigitan binatang berbisa? Ya. Ada jenis terah yang boleh menjadi penawar dengan asbab daripada sumber alami tersebut. Boleh. Akan tetapi jadi pelindung, penghancur jin, tak. Jin tidak sampai tahap kebodohan seperti itu. Tidak. Jin itu hanyalah akan melarikan kita daripada berzikir kepada Allah. Akan melarikan kita daripada berpegang teguh dengan ayat Al-Quran. Akan melarikan kepada kita daripada amal-amal ketaatan sehingga bergantung kepada cincin tersebut. Sehingga malas untuk beribadah. Malah memohon kepada Allah. Tak boleh. Dia jadi perhiasan sahaja. Faham? Okey. Kerana itu, dalam ruqyah syariah tidak perlukan apa-apa cincin. Tak boleh. Saya ada cincin, ada. Sebagai perhiasan. Pakai kadang-kadang je. Nak solat, saya pecah cincin. Sebab mengganggu. Sehingga melalaikan kita ataupun orang sebelah tengok cincin berkilau. Okey? Dia berhiasan.
Tuan pada rahmat Allah SWT. Namun ada cincin yang dimasukkan khadam jin. Ada. Bukan tak ada. Ada. Banyak kita jumpa. Masuk khadam jin dalam cincin tersebut. Cincin tak salah. Yang masukkan khadam jin tu salah. Kenapa ada kaitan dengan jin? Tak perlu pun sebenarnya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemaskan akidah kita kepada Allah SWT. Biar kita baca sesuai dengan perlakuan kita. Jangan jadi macam uskun. Berselawat je lebih. Namun terus menerus membekalkan azimat kepada pesakit. Ya, sunnahnya dia jauh sekali. Sunnahnya jauh sekali. Keedahnya jauh sekali daripada sunnah. Cuba perhatikan dengan ilmu. Perhatikan dengan ilmu. Tuan pada rahmati Allah. Saya baca lagi. Husnani binti Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Akak pernah disihir dengan darah depan kedai akak. Oh, itu maksudnya sihir disiram. Siram menggunakan medium darah. Nampak? Sampai hari ini masih lagi tak sembuh. Dan kedai jadi suram. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Kalau nampak darah depan kedai, tuan-puan. Okey, jangan langkah. Jangan pijak. Ambil dulu. Buka pai air, sambungkan wayar, basuh darah tersebut. Dan basuh sambil baca Al-Falaq An-Nas. Berulang kali sehingga selesai. Berulang kali sehingga selesai. Dan boleh menggunakan garam bukit tabu. Dengan menggunakan air garam bukit pun boleh. Tapi bacaan dia Al-Falaq An-Nas. Berkali-kali sehingga selesai. Kemudian basuh kaki. InsyaAllah. Kemudian kalau kedai tu satu tingkat je ada bumbung atasnya. Basuhkan dengan bumbung. Basuh sekitarnya juga sambil baca Al-Falaq An-Nas. InsyaAllah akan terbatas sihir itu. InsyaAllah. Tapi jangan sampai terlangkah lah. Kalau terlangkah, kena ruqyah sekali dengan tuan kedai. Puan Suriati Osman. Alhamdulillah sekarang selalu baca Quran dan pasang ayat-ayat ruqyah dalam kedai. Tak apa. Pasang ayat ruqyah untuk kita dengar tak apa. Kalau gantung ayat ruqyah sebagai perlindungan tak boleh. Tapi kalau gantung ayat ruqyah untuk baca tak apa. Tujuan gantung untuk baca. Bukan tujuan gantung untuk moga-moga dilindungi. Kalau tak baca, macam mana nak jadi dilindungi? Kita minta pada Allah menggunakan ayat tersebut. Seperti ayat 1000 dinar. Jadi pelari. Dia jadi pelari bila kita baca doa tu. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah tunjuk jalan keluar. Tu bukan gantung saja. Kita bertuhankan Allah, bukan bertuhankan ayat. Itu. Baik. Seterusnya saya baca komen ya. Ada. Ini. Abdul Rahman Yusuf. Seorang peruqyah daripada negeri Johor. Yang hak akan diketepikan, yang batil akan ditegakkan. Ya. Inilah ujian di jalannya. Terangkan kepada semua ustaz supaya mereka faham. Ya. Benda ni, benda yang saya terang ni, dia tidak akan selari dengan nafsu. Orang akan tak suka. Tapi kalau perkara kebatilan, dia selagi nafsu, orang jadi suka. Nak share pun jadi suka, nak amal pun jadi suka. Sedangkan benda tu tak ada pun dalam syariat. Benda tu bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kita jadi ghairah melakukannya. Sebab apa? Nafsu. Inna nafs la'ammaratu bisu. Baik. Tuan pada rahmati Allah SWT. Hafizah Mahfuzah Naim. Orang yang gunakan minyak pengasih, minyak dagu termasuk dalam sihir putih ke Ustaz? Ya, termasuk. Orang yang menggunakan pakai minyak dagu ke, minyak pengasih ke, minyak cenuai ke dengan tujuan dibaca dengan ayat tertentu dan dicalik kepada orang tertentu supaya orang tu suka kita. Dia suka kita tanpa sebab tiba-tiba jadi suka kita. Sedangkan sebelum ni dia benci, dia tak layan kita, dia jual mahal. Dia ni jual mahal pada aku. Ambil minyak, beli minyak ala Shopee ada jual kan, RM500. Allahu Rabbi. Beli-beli, dia ada syarat-syarat dia, bacaan-bacaan tertentu, patan larang dia. Dicalik di mana? Di kening, kebiasaan di sini. Kemudian dicalik pada orang tertentu ataupun di tempat-tempat duduk dia supaya di baju dia, di pakaian dia, dia terbang masuklah melalui dihidu. Dipanggil sihir dihidu. Masuk melalui hidu, melalui medianya adalah perantara minyak wangi, minyak pengasih tadi. Dengan tujuan supaya dia kasih pada kita, dia rindu pada kita. Mulalah perempuan tu ataupun lelaki tu jadi rindu pada kita. Teringat tak tengok muka kita sehari tak boleh. Mulalah. Jadi kalau yang dah berkahwin nak tinggal suami, lupakan anak, teringat kepada orang tu, nak pergi kepada orang tu.
siang dan malam. Ini kejahatan. Walaupun tujuan begitu. Ini suatu kejahatan dan suatu kezaliman. Sihir putih. Tak boleh gitu. Tak boleh. Jahat. Ini perkara yang jahat. Halus. Benda ni halus. Tak nampak di mata tapi dia rasai di jiwa. Kesian dia siang malam teringat. Dia tak mencintai kita pun jadi teringat pada kita. Pada mula dapat bayangan-bayangan tertentu. Jangan ingat orang yang dicalik sahaja yang terkena. Orang yang buat pun akan diganggu oleh syaitan. Akan diganggu. Kena masa dia. Saya banyak berubat orang-orang yang sakit. Bila berubat, kenapa lambat sembuh tersebab? Saya tanya, apa dosa awak buat sehingga lambat begini? Saya pernah sihir orang, Ustaz, dulu. Saya bertaubat dah. Kesangnya ada. Bukan orang sihir dia. Dia diganggu kerana dia pernah buat sihir pada orang. Dia pernah buat upacara tertentu. Ambil nak. Sekarang, bila dia tinggal patah larang dan sebagainya, dia tak tawari dengan baik-baik, kena dia pula. Ada yang saya rawat, orang yang pernah sihir orang, saya rawat dia sampai mati. Ada. Kita tak heboh-hebohkan je. Ada. Kadang menitik air mata kita. Tuhan pada rahmati dari Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubatlah sebelum terlambat. Seterusnya, saya baca lagi. Zanariyah Musa. Ustaz, rumah saya selalu berbunyi macam berjalan. Ketuk-ketuk, apa makna dia? Okey, macam kita dengar. Adakah Puan Zanariyah Musa seorang yang dengar ataupun orang lain dengar juga? Kalau orang lain dengar juga, ahli rumah dengar, itu adalah gangguan rumah. Gangguan rumah. Kalau Puan Zanariyah seorang yang dengar, orang lain tak dengar, itu gangguan Puan seorang sahaja. Puan sahaja yang perlu dirawat. Kalau semua orang dengar ketuk-ketukan tersebut, berbunyi tersebut, rumah itu perlu diruqyah. Pertama, bacakan surah Al-Baqarah. Yang kedua, lakukan azan. Yang ketiga, sembuh air yang dibacakan ruqyah. Yang keempat adalah setiap pagi, waktu duha, buka seluruh tingkap, bilik dan sebagai ruang tamu dapur supaya masuk matahari paling kurang pun setengah jam ataupun sejam biar masuk. Lepas tu tutup balik. Itu buat seperti itu. InsyaAllah. Wangikan rumah dengan baung gaharu ataupun baung kasturi. InsyaAllah hilang gangguannya. Dan kalau ada azimat, hancurkan awal-awal ya. Kalau ada azimat dalam rumah tersebut. Siti Zaharah Muhammad Nur. Ustaz, saya tak boleh dengar ayat ruqyah, jadi takut nak buat macam mana? Sepatutnya bila kita dengar ayat ruqyah, kita makin tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Antara cara mengingati Allah adalah mendengar kalamnya, mendengar ayat-ayatnya, termasuk ayat ruqyah. Kenapa dengan ayat ruqyah jadi takut? Itu kerana adanya gangguan pada badan kita, dalam badan kita. Itu. Hanya jin yang takut mendengar ayat-ayat ruqyah. Manusia biasa akan menjadi tenang. Kena diagnos tu. Muhammad Zulfirin. Ustaz nak tanya, betul ke ada kaitan Bismillah 7 dengan pembuatan tapai? Macam mana Bismillah 7 ada kaitan dengan pembuatan tapai? Saya tak pernah dengar tu. Apa kaitan dengan tapai? Itu kena tanya kepada orang yang bak klaim sebegini. Dari mana sumbernya? Saya tidak ada sumber yang mengaitkan Bismillah 7 dengan pembuatan tapai. Sedangkan Bismillah 7 ni mengagungkan Allah SWT dengan nama-namanya, sifat-sifatnya. Macam mana ada kaitan dengan tapai? Itu kena tanya orang yang klaim sebegitu. Mana sumber rujukannya? Saya tak pernah dengar sebegitu ya. Afiq Rayyan, pakai minyak kasturi je niat ikut sunnah Nabi dapat pahala. Ya betul. Kerana Rasulullah SAW suka dengan wangian kasturi, bahkan peluh Nabi SAW pun baung kasturi, dan Nabi pun mengiktiraf wangian terbaik adalah wangian kasturi. Tidak ada wangian yang lebih baik daripada kasturi. Tak ada. Jenama apa pun lantak pergilah. Rasulullah dah iktiraf wangian kasturi adalah wangian terbaik. Allahu Rabbi. Puan Suryati Usman. Maaf Ustaz nak tanya, minyak cenua itu buat dari minyak gapo?
Lupa nak tanya Ustaz masa kita hari tu. Okey. Minyak cenuai ni dia ada beberapa versi, dibuat daripada beberapa bahan campuran. Bahan campuran. Jadi minyak cenuai ni tak salah digunakan. Yang salah bila kita campur aduk dengan bacaan jampi yang selain daripada Al-Quran dan doa syifa. Dan salahnya kita gantung minyak tu ada kuasa tertentu. Itu yang salah. Tapi kalau sekadar wangian tak salah. Seterusnya. Wasnani binti Ibrahim. Ustaz, jika pasang ruqyah dan Al-Quran pada plak dinding dalam kedai 24 jam walaupun kedai tutup, tak apa kau Ustaz? Tak apa. Itu lebih baik. Kalau ada jin di situ, dia akan mendengar ayat Al-Quran. Dan dia memahami dan dia imani. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah pasang lagu. Lagu melalaikan. M. Naz Abdul. Rawatan guna garam lada hitam 5 beras tu macam mana Ustaz? Boleh. Diharuskan guna garam, lada hitam, limau, beras diharuskan. Selagi tidak membazir. Dan sesuai dengan perawatannya ada keedahnya. Boleh. Itu diharuskan. Asalkan ianya bukan bahan najis. Dan ada keedahnya. Tak semua penyakit boleh dirawat dengan garam. Tak semua. Contoh orang orang sakit buah pinggang. Diharamkan garam, tak boleh. Tu bahaya. Mana lada hitam. Macam mana cara dia guna? Masuk dalam hidung ke? Masuk mana? Kena tengok keedahnya pula. Kita tidak menggantungkan kekuasaan pada alat-alat ni. Bahan-bahan ni tidak. Bahan-bahan ni alat bantu saja yang sesuai dengan penyakitnya. Tak apa. Diharuskan guna. Tapi jangan sampai membazir. Okey. Zanariah Musa. Orang lain dengar juga Ustaz. Oh, hak tadi yang ada gangguan rumah. Maksudnya gangguan rumah. Buat macam yang saya bagi tahu tadi. Hapuskan azimat, keluarkan semua azimat dan sebagainya. Okey. Jangan buat maksiat dalam rumah tersebut. Okey. Tidak ada unsur maksiat. Kemudian habiskan surah Al-Baqarah, azan, wangikan dengan wangi yang kasturi ataupun gaharu. Dan setiap pagi waktu duha, kalau hari bekerja, payah orang buat hari tak bekerja. Jumaat 1 ataupun 1 Ahad. Buka seluruh tingkat-tingkat yang ada, termasuk tingkat dapur dan juga bilik. Masuk cahaya matahari selama 1 jam. Buat berturut-turut dah. Kalau boleh, insya-Allah hilang gangguan tersebut. Insya-Allah. Dah banyak keamalan ketaatan dalam rumah tersebut. Insya-Allah hilang gangguan tempat. Okey. Next, seterusnya Muhammad Nur Hazmi. Nanti saya PM Ustaz pasal Bismillah 7 dan tapai itu. Saya PM dekat Telegram. Yes, boleh. Ataupun dalam grup Telegram terus pun tak apa. Saya akan jawab, semua orang boleh tahu. Macam mana Bismillah 7 ada kaitan dengan tapai. Aduh, pelik ni. Okey. Nanti kita tengok. Dan kita nak tahu juga sumber rujukan daripada mana. Okey. Adakah salah membaca Bismillah 7? Tak salah. Kerana Bismillah 7, dia tetap dengan nama Allah. Dia mungkin di akhir-akhir je berbeza ayatnya. Tapi tetap mengagungkan Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Boleh. Tak ada masalah. Puja dan puji Allah. Bukan puja dan puji syaitan. Ustaz, jika saya pun 24 jam pasang ruqyah kat kedai. Boleh. Amir Izzuddin. Pernah dengar juga sesiapa yang mengamalkan Bismillah 7. Jika lalu ke orang yang sedang buat tapai. Jangan tegur orang yang sedang buat tapai tu. Sebab apa? Nanti semua tapai tu rosak. Kerana proses tapai tu mirip dengan cara buat santau. Tapai dengan santau lain. Tapai untuk dimakan. Santau untuk menyakiti. Macam mana proses buat tapai? Sama dengan santau. Niat dia pun lain dah. Bahannya pun tak sama dengan buat santau. Kemudian Bismillah 7 ni kita bukan bertuhankan ayat. Kita bertuhankan Allah. Kita memuji Allah. Apa kena mengena dengan buat tapai ke jadi rosak hancurnya? Dia bukan buat jahat pun buat tapai. Kenapa Bismillah 7 jadi terkesan kepada buat tapai? Kita ada akal, guna akal juga. Kan kita ada hukum akal, hukum nas, dalil nakli, dalil akli.
Siapa yang buat statement begini, yang claim begini, orang tu macam kena masuk hospital Tanjung Rambutan ni. Kena cek mental dia. Kena cek kesihatan mental. Pelik. Kaitan apa Bismillah 7 dengan tapai? Lepas tu kalau baca Bismillah 7 lalu ke orang buat tapai, jadi rosak habis tapai. Orang buat tapai pula disamakan dengan buat santau. Niat dia pun lain dah. Tujuan dia pun lain dah. Prosesnya pun tak sama dengan buat santau. Kalau prosesnya sama dengan buat santau, habis orang makan tapai, nak hari raya, mampus habis. Tuan pada rahmat dari Allah SWT, kita jangan mudah percaya, terutama yang dalam media masa. Hanya buat konten untuk duit star dan sebagainya. Itu. Untuk nampak pelik. Buat ilmu sendiri. Klaim bukan-bukan. Sumbernya tak ada. Kita jangan menjadi seperti lembu dicocok hidung cahaya bulat-bulat. Tak boleh. Mana sumbernya? Tiba-tiba. Tapai dengan santau sama. Kait dengan Bismillah 7. Habis rosak tapai. Kita jangan sampai dibodohkan. Kita kena ada sumber rujukan. Jangan sampai kita dibodohkan. Ini kelemahan umat di zaman kini. Mudah percaya bulat-bulat tanpa rujukan sahih. Puan-puan, kita baca Bismillah 7, puja dan puji Allah. Puja dan puji Allah takkan merosakkan sumber alami. Bahkan memberi kekuatan kepada tubuh badan kita. Bahkan akan memberi kesejahteraan kepada benda lain. Rumah dibaca puja dan puji Allah, rumah tu diberkahi. Baca Bismillah 7, puja dan puji Allah. Sambil buat tapai. Tapai tu jadi berkah. Tapai tu jadi sejahtera. Bukan jadi hancur. Pada rahmati Allah SWT. Ini klaim tahid dipanggil. Klaim yang tahid. Jangan mudah percaya. Direct to the point ya. Kita royak. Salah. Yang batil tetap batil. Yang hak tetap hak. Mari sumber rujukan. Mari. Siapa yang klaim santau sama dengan pembuatan tapai? Siapa yang klaim? Saya berani berdiskusi dengannya. Bawa sumber rujukan. Mari kita berdiskusi. Bukan debat. Diskusi. Diskusi ilmiah. Live. Biar semua orang boleh lihat. Anytime, anywhere. Kita menunggu. Ayo. Berani kerana benar. Takut kerana salah. Baik tuan pada rahmati Allah SWT. Clover Miza. Ustaz, ada side effect tak kerak bau minyak kasturi? Ke cukup sekali-sekala? Side effect benda, kasturi dia bersifat menenangkan. Bila kita bau kasturi, menenangkan. Dia tidak ada side effect jadi sakit. Yang jadi sakit, yang menggelegar badan tu yang ada jin dalam badan. Kebanyakan jin tak suka. Kerana apa? Kerana kasturi dikaitkan dengan bau syurga. Kerana kasturi dikaitkan dengan sunnah Nabi SAW yang menjadi kelemahan jin syaitan. Itu ada dalilnya. Zanariyah Musa. Selalu beli kasturi dan gaharu dan sembuh spray wangian tu. Alhamdulillah okey dah sikit rumah. Alhamdulillah. Masukkan cahaya matahari pula dalam bilik. Tempat-tempat gelap dan sebagainya. Buka pintu yang ni kih gangguan rumah tadi. Okey, next. Saleh Badar. Saya telah ruqyah call dengan ustaz. Ya. Ustaz pun tak ingat. Ustaz kata hasa'ain. Okey. Tapi bila saya sapu minyak zaitun kat perut, keluar rambut. Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau keluar rambut, kita pun nak kait dengan sihir kan? Keluar rambut kita pun nak kait dengan sihir. Tidak boleh. Belum pasti keluar rambut dari tubuh badan kita itu adalah alamat simptom sihir. Belum tentu. Jangan mudah terpedaya. Itu akan menyebabkan kita adanya penyakit sifat mazmumah di sini. Syaitan boleh buat keluar apa pun. Sebenarnya ia tidak ada dalam badan. Dia hanya ada di luar badan yang dijelmakan oleh syaitan untuk mengotori jiwa kita. Tapi yakinlah dengan ayat-ayat ruqyah yang dibaca keberkesanannya lebih hebat daripada segalanya. Minyak zaitun itu hanya 10% sahaja.
Tapi ayat Ruqyah 70% dan dia meresapi pada jiwa yang meyakini. Jadi, jangan kata sihir. Tidak boleh. Tapi teruskan rawatan, fokus kesembuhan sahaja. Fokus kepada kesembuhan. Kita mesti lihat daripada segala 360 darjah diagnos. Keluhan-keluhan yang ada. Bukan lihat daripada rambut yang keluar daripada perut sahaja. Tak boleh. Itu antara kelebihan minyak zaitun. Teruskan pakai. Teruskan. Okey. Dan jaga kesucian jiwa. Okey. Naz Abdul. Bahan tu buat rawatan untuk rumah. Bahan dia tadi kita ingat. Oh, beras, garam dan lada hitam tu buat tabu dalam rumah. Oh, selepas dia baca ayat Ruqyah, 5 buat mandi. 5 buat mandi, okey boleh. Lada hitam tabu dalam rumah. Kalau saya tak guna pakai lada hitam untuk tabu dalam rumah. Kalau luar rumah, okeylah. Kerana lada hitam tu tak akan menjadi pelindung pun. Memang adalah mungkin alergik lah bagi bangsa jin tertentu. Contohnya jin kebinatangan. Kalau jin yang ada akal, jin yang bukan berpindah ganda, jenis yang bukan kebinatangan, tak berkesan pun. Lada hitam tu, wallahi tak berkesan. Kita dah banyak kajian, kita buat. Tu. Beras, garam dan lada hitam, buat tabu dalam rumah, bahkan menyebabkan rumah kotor. Kita pun rasa tak selesa. Okey. Saya lebih suka mewangikan rumah. Mewangikan rumah dengan gaharu, bukhar ataupun wangian kasturi. Itu. Mana kita lihat kaedah yang terbaik untuk diambil diguna pakai yang menyelesaikan kita. Yang menyenangkan kita. Okey. Hafizah Mahfuzah. Tiba-tiba saya terbayang mak saya tengah buat tapai. Yelah. Tak takut ke buat tapai macam santau. Dia nak santau gitu. Tidak, tak sama. Buat tapai dengan santau tak sama. Jauh sekali. Yang menyamakan tu kena cek kesihatan mentalnya. Okey, Muhammad Firdaus. Saya tak tahu siapa yang menyamakan santau dengan tapai ni. Saya tak tahu siapa. Kalau saya tahu siapa lagi dah saya cek. Okey. Muhammad Firdaus, saya ustaz nak tanya, bolehkah perawat guna kaedah makrifat dalam perawatan? Kaedah macam mana makrifat? Makrifat ni yang benda. Makrifat ni mengenal. Makrifatullah mengenal Allah. Kenal Allah dengan macam mana? Sifat-sifatnya. Siapa yang memberi rezeki pada kita? Siapa yang menjadikan kita? Siapa yang menghidup dan mematikan kita? Siapa yang mengizinkan penyakit itu datang pada kita? Siapa yang menyembuhkan kita? Semuanya Allah. Jadi boleh ke perawat guna kaedah makrifat dalam perawatan? Lagu mana kaedahnya? Saya kena tanya. Saya tak boleh kata haram. Tak betul. Tak boleh. Kena tahu kaedahnya macam mana. Kalau kaedahnya menyedarkan orang tersebut supaya beriman kepada Allah. Yakin Allah punya kuasa. Allah yang memberi sakit pada kita walaupun ada asbab daripada manusia. Ada asbab daripada pemakanan kita. Tapi Allah yang beri penyakit dan Allah yang maha menyembuhkan sebenarnya. Bukan ubat-ubatan itu. Ubat-ubatan itu menjadi asbab sahaja. Itu boleh. Itu makrifat juga. Tapi kaedah makrifat dalam perawatan ni kaedah macam mana? Kena tahu dulu. Cuba komen. Muhammad Firdaus komen di bawah, nanti ustaz akan baca. Bagaimana kaedah dia? Kaedah bersilap ke? Makrifat macam mana bersilap? Kena tengok kaedahnya. Okey. Ahmed Uzzadin. Itulah ustaz, tak tahu sumber dari mana bismillah tujuan tapai tu. Saya pun rasa pelik juga. Kos tak ada kena-mengena. Tahu tak apa. Kadang-kadang kita jangan jadi terlalu bodoh dalam menerima sesuatu. Tapai dan bismillah 7 ni orang-orang dulu punya cerita. Ya, sahih ataupun tidak. Kena tengok. Kadang kita kena menilai dari sumber kesahihan. Kalau tak ada sumber kesahihan, gunakan dalil akli. Akal boleh terima tak? Akal pun tak boleh nak terima benda gini. Okey. Dan mukjizat tu macam mukjizat. Ada dalam Quran, ada hadis. Quran dan hadis kita imani benda tu. Ini bukan mukjizat. Ini benda berzat-zat. Tapai tu. Macam mana sama dengan santau? Kamu pernah buat santau ke? Dah tahu sama tu. Santau dia ada kaedah-kaedah, dia ada ramuan dia. Takkanlah ramuan buat tapai sama dengan ramuan buat santau. There is something wrong. Wish your mental. Baik, Zanariah Musa. Macam mana nak luah perasaan ke ustaz kesakitan saya ni?
tuliskan satu persatu. Sekali dengan mimpi, sekali dengan laporan doktor. Okey, next. Rosnani binti Ibrahim. Ustaz, bolehkah akak nak minta tolong Ustaz berubat kedai tadi yang terkena sihir darah? Boleh. Ada ambil gambar tak? Cuba send dalam group Telegram Asazah Official. Cuba send. Kita nak tengok juga gambar darah tersebut. Alik mana kedai tu? Kalau alik besuk setiu, saya boleh pergi. Kalau jauh-jauh, kena fikir banyak kali lagi nak pergi. Kerana kepadatan jadual. Kalau saya tak sempat pergi, mungkin perawat saya di kawasan tersebut boleh pergi. Semua perawat saya, semuanya ada pengiktirafan. Dan mereka semua lulus dalam pengiktirafan paling kurang. Bodoh-bodoh pun, minimum pun dapat SKM 3. CJ Kemahiran Malaysia, tahap 3, perawatan ruqyah. Uskun tak ada benda ni. Okay. Hentian hijau. Wow. Bau kasturi menenangkan. Yap. Next. Siapa lagi? Siti Zawiyah. Tak pernah pula dengar tapai ni sama macam buat santau. Ya. Seterusnya. Abdul Rahim Din. Boleh tak kita berkawan dengan jin Islam yang sembahyang? Macam mana kita nak berkawan dengan jin Islam? Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Macam mana kita nak berkawan? Bahkan hubungan jin dan manusia takkan pernah ada kasih sayang, takkan pernah menenangkan, bahkan menakutkan. Wa annahu Allah SWT perli, hina orang yang minta bantuan dengan jin. Orang kita berkawan ni, kadang kita nak manfaat dari dia, dia nak manfaat dari kita, tu nama kawan, persahabatan. Dan tidak ada syariat yang membenarkan kita bersahabat dengan jin. Bahkan celaan ada. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Surah Al-Jin ayat ke-6. Cuba baca tafsir ayat ini. Surah Jin ayat ke-6. Baca tafsir. Dalam mana-mana tafsir pun tak apa. Baca kisah ini. Allah SWT menghinakan, merendahkan golongan manusia yang meminta bantuan, yang meminta perlindungan, yang bersahabat dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Membuatkan kedua-duanya semakin sombong, derhaka kepada Allah SWT. Berkawan dengan jin Islam. Macam mana kita tahu dia Islam? Masa saya sembahyang, Allahu Akbar, saya dengar orang di belakang, Allahu Akbar. Itu bukan wali Allah. Itu bukan kelebihan. Itu adalah kita diganggu oleh syaitan ketika menunaikan ibadah. Sehingga terganggu fokus kita. Ada jin ikut aku. Sama ada kita takut ataupun kita rasa agah. Wow. Jin pun ikut aku sembahyang. Tengok. Tengok Allah hadirkan makhluk lain ikut aku. Tarah wali dah aku ni dapat manfaat. Terganggu ibadah kita kepada Allah. Jin begitu licik dalam menyesatkan manusia dan menghadirkan sifat mazmumah dalam diri manusia. Jangan ingat tujuan kita ibadah kepada Allah. Kita tak perlukan perantaraan yang lain. Tak perlu. Kalau ada, ramai dah sahabat Nabi bersahabat dengan jin. Tuan pada rahmatina Allah SWT. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka ni jin ni, Allah sebut dalam Al-Quran, boleh lihat kita dari arah dan tempat yang kita la tarawnahum, kita tak dapat melihat mereka. Kalau kita dapat melihat, bermakna kita diganggu. Hafizah Mahfuzah Naim, saya cuba minyak kasturi ustaz, tapi saya tak suka bau dia. Yalah, orang ada gangguan, mana suka bau kasturinya? Baunya macam kuat sangat. Dah bau macam spray reset. Bau macam spray reset. Kasturi saya, dia kata macam bau spray reset. Mustahil. Cuba tanya orang lain. Orang lain yang pernah guna kasturi ni. Saya jual dengan harga terbaik RM15 je. Original. Mampu milik. Tak naik harga. Tahun depan insya-Allah naik. Tahun depan insya-Allah naik. Sebab semua barang naik. Saya je tak naikkan harga. RM15 mampu milik. Tempat lain RM15 tak akan dapat. Okey.
Bau reset tuan-puan. Tidak. Dia bau wangi. Menenangkan. Okey, tak sesak nafas. Yang bau pelik-pelik tu, something wrong. Ada masalah. Baunya macam kuat sangat. Saya tak tahu hidung saya masalah ke macam mana. Itu masalah ni. Cuba orang lain. Cuba orang lain komen. Orang lain bau macam reset ke? Kalau betul bau macam reset, besok saya akan beritahu cukup. Tak payah jual lagi kasturi. Semua sekali stok buang. Kalau betul bau macam reset. Cuba komen. Yang pernah guna. Sebab saya bukan menjual untuk jadi kaya. Tidak. Saya menjaga setiap keberkahan dan setiap produk saya. Kalau produk saya sampai rosak, maklumkan kepada kami. Kami akan gantikan. Kami tak suruh pulangkan yang tu. Kami gantikan yang baru. Tak perlu bayar lagi. Positif pun kami tanggung. Itu kejujuran dan amanah kami. Kami tak menjanjikan bulan dan bintang. Tapi kami menjanjikan kejujuran dan amanah dalam setiap urusan jual beli. Kerana ianya ibadah, muamalah di antara kita. Allahu Rabbi. Tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Zalina MKL. Bila pasang YouTube, surah Al-Baqarah penuh. Alhamdulillah, bagus. Saya dengar, jadi nak sesak nafas. Itu ada sesuatu tak kena kalau dengar surah Al-Baqarah sesak nafas. Kenapa ya? Tapi saya teruskan juga, bagus. 3 hari juga, Alhamdulillah, sekarang dah okey. Begitulah. Bila kita dengar ayat-ayat ruqyah, dan ayat ruqyah paling hebat adalah selain 3 ku adalah surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut pasal surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini sebagai Zahrawain. Pelindung terhebat. Tapi surah Al-Baqarah full pun tak apa dah. Dengar, dia akan efek kepada gangguan. Kita akan rasa tak tenang lah. Kita akan rasa nak muntah dan sebagainya, pening kepala. Tapi teruskan juga, itu proses kesembuhan sakit dan sebagainya. Kemudian sembuh. Kemudian tak jadi sesak nafas. Itu Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Teruskan dengan ayat ruqyah. Ni Zaini, Ustaz, macam mana cara perawat guna nama pesakit atau gambar untuk diagnos penyakit yang ada gangguan makhluk halus? Boleh ke Ustaz? Tak boleh. Hanya semata-mata menggunakan gambar, tengok kita tilik. Ini dipanggil kaedah tilikan. Sepatutnya dia tanya sakit macam mana, dengar keluhan daripada pesakit. Mimpinya apa? Doktor kata apa? Amalan, pernah amal amalan khusus apa? Pernah dirawat dulu oleh siapa? Bagaimana kaedah rawatan? Ada guna azimat atau tidak? Bagaimana hubungan dengan suami isteri? Hubungan dengan rakan sekerja? Perasaan macam mana? Lebih kepada marah, sedih ke? Ataupun tenang? Kena cek semua tu. Ini guna gambar je. Dia ni kena sihir. Tak boleh. Itu kaedah tilikan. Dan kaedah tilikan ini diharamkan dalam syariat kita. Tak boleh. Itu menyerupai zaman jahiliyah. Tak boleh. Tilik menilik tak boleh. Okay. Tapi kalau nak buat menantu ke apa, guna gambar cantik dia, tak apa yang tu. Nampak orangnya. Tapi tengok menantu cantiknya, comelnya. Gi masuk Minang tengok penuh jerawat. Hitam dalam ni. Putih. Apa? Edit gambar, edit. Tengok dalam live putih apa. Terutama dalam TikTok cerah muka. Tengok dia luar. Gelap. Kelam. Begitulah orang zaman sekarang. Dalam media sosial cantik nak mampus. Di luar. Kita tengok. Ya Allah. Allahu Rabbi. Rupanya edit. Itu pun menipu dah. Apatah lagi dengan tilikan. Lagilah menipu. Rasa-rasa agak-agak. Allahu Rabbi. Tak boleh. Diagnos bukan dengan lihat gambar. Maimun Yahya nak tanya, boleh ke pasang bukhar dalam rumah? Bukankah jin suka asap? Oi, jin suka asap, tapi bukan asap bukhar. Jin suka asap calok panggil calok yang Cina menyembah tu. Tu je dia suka, asap yang busung. Tapi kalau asap yang wangi, jin tak suka bukhar. Sebab dia bersifat wangi. Jin mana suka wangi-wangian? Tak. Begitu juga dengan air. Kita kan minum air. Kalau air racun, kita tak sukalah. Air ca, air longkang, kita tak minum lah. Tapi kalau air Milo, air sangkut, kita minum.
Begitu juga dengan asap, ada yang jadi racun bagi jin, ada yang jadi kesukaan jin. Asap rokok, asap colok dan sebagainya. Begitulah. Bukhor boleh. Bahkan bukhor kerana apa? Jin benci. Kerana sunnah Nabi. Nabi menggunakan bukhor juga untuk mewangikan halaman rumah ataupun sesuatu tempat. Kota Baru, Kelantan, Ustaz, yang kedai dicurah darah. Cuba send gambar curah darah tersebut dalam grup Telegram. InsyaAllah, saya selalu ke Kelantan dan berhajat untuk ke Kelantan lagi. Nanti kita singgah. Saya suka kes-kes. Kes-kes kepala babi depan kedai. Dia itu terbukti dah. Itu memang terbukti sangat-sangat dah zahir dia. Itu lagi. Kita suka menyelesaikan kes-kes yang pelik-pelik. Tapi kita tak hebohkan lah. Sebab kita tak suka menakut-nakutkan orang ni. Kita bukan nak follower ramai sangat. Orang ikut kita sebab benda pelik-pelik. Kita nak orang ikut kita dengan sebab ilmu. Muhammad Ghazali Dekaman. Assalamualaikum. Saya mimpi rumah lama dan orang yang telah meninggal. Apa tandanya, Ustaz? Itu adalah simptom. Minta maaf saya sebut, itu adalah simptom saka. Tapi belum tentu ianya saka. Simptom baru. Faham? Simptom. Sebab simptom daripada mimpi, saka. Okay. Next. Rosmawati Ismail. Boleh ke guna bukhar? Sebab hari tu saya dengar ada orang kata tak boleh. Orang yang kata tak boleh itu dia kena ngaji lagi. Sebab bukhar mengeluarkan asap. Situ kata jin suka. Tak tu. Macam saya kata tadi lah. Bukhar ni mewangikan. Bahkan menjadi sunnah Nabi. Jadi racun bagi jin benda sunnah ni. Jadi racun bagi jin. Begitu juga dengan air. Kalau air kita rasa jadi racun belakang untuk kita. Mampulah kita tak ada air. Bahkan sumber kehidupan ni air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah sebut. Jadikan air ni sebagai sumber kehidupan. Tu. Jadi ada air racun, ada air longkang, ada air milu, air susu. Jadi kita pilih air apa? Air susu, air milu. Yang bersih lah. Begitu dengan bangsa jin, ada asap yang dia suka, ada asap yang dia tak suka. Antara yang dia tak suka adalah asap bukhar tadi. Okey? Next. Nas Abdul. Nak minta Ustaz mari tengok rumah saya. Boleh ke? Ada bunyi atas siling. Ada bunyi orang buka pintu. Orang berjalan. Boleh ke? Oh, ini best ni. Ini gangguan rumah ni. Mana rumahnya? Nas Abdul. Dia sebab join live, saya lebih suka memberi peluang kepada orang yang join live. Kerana dia lebih kenal saya. Itu. Orang yang tak kenal saya tiba-tiba nak rawat saya tak suka. Sebab dia tak mudah cari, nak terai-terai je. Saya tak suka. Saya nak orang yang yakin dengan rawatan yang kita beri. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas ulama dan tajribah ahli ulama. Mana rumahnya Naz? Bagi tahu. InsyaAllah. Kalau dekat saya pergi. Kalau jauh, kena fikir 2-3 kali lagi lah. Sebab masa saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh wa Fitrah Mira. Okey. Ada 2 soalan. Okey, soalan 1 dulu. Saya jumpa dengan seseorang, dia cakap saya terkena sihir. And dia bagi tahu terus siapa yang buat dekat kita. And buat kerana apa? Dan dia boleh buang sihir tanpa apa-apa bacaan. Bolehkah kita terus berubat dengan dia? Macam mana dia tahu kita terkena sihir hanya dengan lihat kita tanpa diagnos, tanpa meruqyah, tanpa bacaan. Dia boleh buang. Tentu kena bayaran tertentu. Jangan berubat dengan orang begini. Dia bukan perawat. Perawat dia ada etika dia, ada protokol dia, ada step by step dia. Kena dengar keluhan pesakit. Tak boleh. Bahkan kita tak dengar apa yang dia baca. Dan bagaimana dia tahu siapa yang buat kita? Kalau dia fitnah macam mana? Kotor hati kita. Tak boleh. Itu kaedah dukun. Menilik. Meneka. Merasa-rasa. Ataupun ada khadam jin yang memberitahu pada dia. Jangan. Tak boleh. Dia ada bisikan yang mengatakan kamu kena sihir. Bisikan daripada mana? Khadam jin. Jangan. Jangan berubah dengan orang begitu. Walaupun dia berjubah. Tak boleh. Bahaya.
Terus bagi tahu siapa buat. Oh, sedap dia. Mana bukti? Kalau masuk mahkamah pun mampu dia. Bila hakim kata, mana bukti kamu? Kamu tuduh orang tu sihir. Mana bukti? Penyiasatan pun tak buat. Terus buat pendakwaan. Bila buat pendakwaan, kita minta bukti tak boleh lampirkan. Itulah pendustaan. Soalan kedua, apakah masuk sihir 3 penjuru? Dan macam mana cara untuk melawan sihir ni? Sihir 3 penjuru tu daripada arah dia. Contohnya, atas, bawah, depan. Depan, ataupun kiri kanan. Ataupun belakang, depan, atas. Dia panggil 3 penjuru. Sebenarnya dia ada 7 penjuru semuanya. Sihir 3 penjuru kemungkinan dalam ataupun luar, ataupun dengan tiupan. Contohnya dalam, termakan, terminum, dihidu. Luar, disiram, ditabur, ditanam. Contoh. Itu luar. Ditiup daripada jarak jauh, contohnya digantung, diseru nama dan sebagainya lah. 3 penjuru. Macam mana cara untuk melawan sihir ni? Panjang kisahnya. Kita kena tahu dia masuk melalui apa, tujuannya apa, buhulnya di mana. Baru kita boleh lawan. Faham? Kena faham. Seperti mana Rasulullah SAW terkena sihir, 1 penjuru je, iaitu ditanam di dalam telaga Darwan. Dengan tujuan takhayyur, iaitu jadi khayal, lupa ingatan, tak menentu arah jadinya. Maka dakwah Nabi terganggu ketika itu. Lalu Rasulullah terus berdoa. Jadi macam mana nak lawan? Seperti Rasulullah istiftah, terus menerus berterusan berdoa. Besarkan doa, kecilkan keluhan. InsyaAllah, positifkan minda dan prasangka. Buang segala sifat mazmumah insyaAllah. Sihir itu dapat diatasi ya. Nak lebih lagi kena masuk kelas yang ni. Sekarang penjelasan dia panjang yang ni. Zanariyah Musa. Masa cucu saya pergi ke Padang Siang pada Ruqyah Ustaz hari tu. Padang Siang ni masjid Padang Siang ke? Tanah Merah kan? Ada efek ketar-ketar dan tak boleh fokus belajar. Masya Allah. Cucu yang mana satu yang cucu? Ramai sangat ambil masjid Padang Siang. Hampir 300 orang. Ramai masa tu. Sebab apa? Hampir penuh masjid. Masjidnya besar, hampir penuh. Macam solat Jumaat, kata tuan imam di sana. Baik. Ketar-ketar hari tu, pertama kena sentiasa diruqyah dan kena didiagnos lah. Saya tak pasti sakitnya sebab apa, sebab saya tidak ruqyah secara secara personal, tapi saya ruqyah secara umum hari tu. Kerana efeknya akan menyeluruh ketika itu. Jadi kena teruskan ruqyah ya, cucu tersebut dan buat ikrar pemutus serta jalani sunnah, tingkatkan ketaatan. Seterusnya. Sariyah Husin. Banyaknya soalan. Allahu Rabbi. Kita berehat seketika tuan-puan. Aduh. Sakit tulang belakang. Kita berhenti sekejap boleh tuan-puan? Kita berhenti sekejap. Nah ini kalau uskun tengok penerangan ni marah dia. Siapa makan cili, dialah rasa pedas. Tuan-puan rahmati Allah. Siapa tak makan cili, jangan rasa nak pedas. Baik. Seterusnya. Kalau kita di jalan benar, kenapa kita nak marah? Okey. Kita hak seketika. Mari sama-sama kita alungkan doa kepada Allah dengan alunan lagu ini, doa iman. Sama-sama tuan-puan. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Boleh? Sekali lagi tuan-tuan, sama-sama
Pukul 11 lebih dah ni. InsyaAllah. Setakat mana bateri saya dang ni? InsyaAllah. Sama-sama. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Macam mana kita nak mati dalam iman kalau azimat masih tersimpan? Macam mana kalau kita nak mati dengan iman, sunnahnya kita tak jalani dengan takwa? Tuhan pada rahmat dari Allah SWT. Macam mana kita nak mati dalam iman sedangkan Al-Quran pun kita tak yakini? Allahu Rabbi. Macam mana kita nak mati dengan iman selagi mana kita masih berpegang dengan azimat tertentu? Mempercayai bomoh tertentu. Allahu Rabbi. Tuhan pada rahmat dari Allah, saya ajar satu doa yang saya dapat daripada sahibul fadilah Ustaz Haji Mahusin Abdullah Al-Haj. Doa, moga Allah talkinkan kita dengan iman, talkinkan kita dengan qauli la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ambil doa ini, saya ijazahkan untuk semua. Doanya bunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma lakkina hujjatul iman 'indal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pendek aja. Sekali lagi, siapa yang pandai tulisan Jawi tolong tulis. Saya dah tak ada admin sekarang. Staf-staf saya ramai yang sambung belajar. Saya seperti keseorangan. Jadi tuan-tuan perlu bantu saya. Walaupun keseorangan, saya akan teruskan perjuangan ruqyah ini. Saya tak kisah. Dicaci, dimaki, dihina, itu memang makanan dalam setiap perjuangan. Hatta Rasulullah pun dicaci, dimaki, dihina. Kerana saya berdakwah bukan untuk bermewah. Biar berdarah asalkan sampai ke jannah. Inilah perjuangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tolong catatkan. Saya ijazahkan untuk semua doa ini. Allahumma lakkina hujjatul iman indal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan ikut saya? Boleh, saya baca dulu, tuan-tuan baca kemudian. Ikut saya. Okey, saya tak dengar ni, tolong ikut. Saya dengar suara saya sendiri ni. Okey, sekali lagi . Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Semua ikut. Semua sekali ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakkina hujjatul iman. Lakkina hujjatul iman. Indal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Sekali lagi. Allahumma lakkina hujjatul iman indal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Maksud dia, Allahumma, ya Allah Tuhanku, lakkina hujjatul iman, ya Allah talkinkan aku dengan keimanan, hujah keimanan, qauli la ilaha illallah lah, berpegang teguh tidak ada Tuhan yang berkuasa, yang memberi rezeki, yang menghidup mematikan, hanyalah Allah, melainkan Allah sahaja. Kita imani. Allahumma lakkina hujjatul iman indal maut, ketika maut, kematianku. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Itu. Baca sentiasa, insya-Allah kita mati dalam husnul khatimah. Insya-Allah tuan-tuan. Kalau tak doa, macam mana nak Allah nak takdirkan? Minta dengan Allah, pasti Allah luluskan. Mustajab maksudnya. Okey, sekali lagi tuan-tuan, sama-sama. Allahumma
لقنا حجة الإيمان عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, talkinkan aku dengan hujah keimanan ketika matiku dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Doa sentiasa tu apa? Lakina, talkinkan kepada kami ya. Tu. Talkin. Hujjatul iman. Dengan hujah keimanan lah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah, saya ijazahkan doa ini untuk semua. Semoga bermanfaat ya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bermanfaat perkongsian pada malam ini. Saya ijazahkan untuk semua menjawab kami terima dan semoga diberkahi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan untuk kita amal. InsyaAllah. Saya tak bagi azimat-azimat apa. Saya bagi yang guru saya bagi. Dan maksud dia baik. Sebagai doa kita pada Allah. Tak perlu minta dengan pokok. Tak perlu minta dengan almari ke apa ke, tongkat apa ke, cincin. Tak. Minta dengan Allah. Dengan doa tadi. Maksudnya kita faham. Maknanya jelas baik. InsyaAllah. Tuhan pada rahmat dari Allah SWT. InsyaAllah. Okay. Saya rasa setakat itu pada malam ni ya. Sebab dah lewat ni, bateri saya pun low dah. Tahulah guna iPhone ni kadang-kadang bateri bermasalah lah. Baik guna handset biasa. Guna iPhone ni bateri cepat habis. Sehari 3 kali kena cas. Kalau guna handset biasa macam Oppo, sehari guna tak cas-cas pun esok baru cas. Ni aduh. Tak payah beli iPhone tu mah, tak beli. Baik. Itu. InsyaAllah InsyaAllah kita sambung esok. Esok malam ada esok hari apa? Esok hari Ahad lah. Esok malam insyaAllah saya buat live. Saya berhajat nak buat live tiap malam. Dan setelah itu, mungkin live saya akan kurang. Mungkin bergantung pada Ustaz Syafiq Asaza lah. Yang akan buat live. Sebab saya perlu fokus kepada kelas. Saya perlu fokus kepada kelas online. Yang masuk kelas tu lah. Kursus pengubatan Islam tu. Yang masuk. Yang face to face dengan saya 2 hari tu. Kena sambung online. Baik. Ada berita gembira, ada ramai sangat yang minta pada saya, Ustaz, saya tak sempat nak join face to face kursus 2 hari. Boleh tak saya join yang online ni, Ustaz? Saya nak belajar, biarlah ada terlepas dah face to face dengan Ustaz macam mana, Ustaz. Baik, saya beri peluang. Yang nak belajar tu saya beri peluang. Tapi ada syarat dia, kena daftar lah. Kena daftar dan ikuti step by step. Sebab kita akan minta IC. Kita nak check betul tak IC dia dengan nama dia ni. Sebab kita takut spy. Itu kita takut spy. Ada yang masuk nak copy kita punya modul. Ada yang masuk nak adalah nak cari keaiban, cari kesalahan dan sebagainya. Tapi ramai yang jadi spy hari tu insah. Alhamdulillah taufik hidayah daripada Allah. Dia belajar. Sebelum ni dia belajar tak ada rujukan kitab, tak ada sumber kesahihan. Bila dia belajar ada sumber, pada awalnya dia niat tak baik, lepas tu dia minta maaf. Bila dapat taufik hidayah daripada Allah. Sebab tu penting ilmu. Ilmu akan memandu kita mendapat taufik hidayah daripada Allah. Al-ilmu likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu ada jalannya dan jalan menuju ke syurga adalah ilmu. Sebab tu ilmu imamul amal. Ilmu pemimpin kepada amal. Ada kelas online juga ke? Ada. Kita akan laksanakan bermula minggu depan ni kelas online. Kita telah buat kursus selama 2 hari face to face. Tapi ada yang minta nak join online, nak join online. Dan kita akan lanjut online selama 2 bulan. Tapi kena daftar lah, kena daftar dengan admin. Untuk maklumatnya, maklumat kursus online ni akan dijalankan ni. InsyaAllah tengok dalam group Telegram Asaza Official. Type di group Telegram Asaza Official. Nanti kita hantar maklumat tersebut. InsyaAllah.
Dan insya-Allah habis 2 bulan kita akan buat pertemuan selama 1 hari daripada pagi sehingga ke malam. Insya-Allah. Ataupun daripada pagi sehingga ke petang untuk kita buat majlis penutup. Di situ akan diberi sijil untuk semua, dan kita akan praktik daripada pagi hingga petang tu. Ada praktikal dia. Praktik je, tak ada teori dah. Praktik semata-mata, tidak ada slide apa dah. Yang online ada slide apa. Kita akan praktik, semua kena buat seperti mana saya buat nanti. Dan kita buka soalan, ada soal jawab lah. Yang mana nak discuss, yang mana nak tanya apa, nak dapat rujukan, kita ada bagi, insya-Allah. Jadi kita akan buat lah, dan kita akan tanggung lah untuk majlis penutup tu di atas bayaran yuran yang telah diberikan. Saya tak dapat untung pun. Yang untung kamu semualah. Semua saya gunakan untuk keperluan tuan-puan. Insya-Allah. Moga-moga dengan tersebarnya ilmu ruqyah ini akan menghapuskan segala kebatilan dengan ilmu. Insya-Allah. Baik, tuan-puan, itu saja untuk malam ini. Terima kasih semua yang menyokong, berkongsi, yang share. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kalau saya ada salah, nyatakan salah saya di mana. Kalau betul salah, saya minta maaf. Kalau tak betul salah, saya akan perbetulkan. Salah faham dan sebagainya. Kalau perlu rujukan, saya akan beri banyak. Kitab-kitab rujukan di belakang ni, tepi pun ada ni. Di center pun ada ni. Okey? Itu. Jadi kita ni hidup dengan sumber rujukan. Ada sumber rujukan. Agama kita ada sumber rujukannya. Yang tak ada sumber tu, itu yang pelik. Datang daripada mana? Kita takut kita talbis iblis, ditipu oleh bangsa jin syaitan. Jadi kerana itu tuan-puan, ramaikan guru, banyakkan rujukan, luaskan pengalaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad, Allahu akbar. Barakallahu fiikum.